Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, pada pagi ini cikgu akan terangkan bagaimana anak-anak boleh menyebut, menulis nombor dalam perkataan dan angka dengan kaedah yang paling mudah. Baik, kita lihat kepada nota. Okey. Nombor bulat dan operasi. Okey, kita akan cuba kenal dan tulis nombor. Okey, sebelum itu kita ulang kaji dahulu yang anak-anak telah belajar di tahun 4 pada tahun lepas, iaitu nombor paling besar pada tahun 4 anak-anak belajar ialah 100,000 ataupun 100,000. Okey, untuk nombor 100,000, angka-angka yang membentuk nombor 100,000 ini ada 6. Okey, kita mulakan dengan yang paling kecil iaitu angka sifar di sebelah kanan ini mewakili rumah sar. Diteruskan dengan angka sifar di sebelahnya yang mewakili rumah puluh. Kemudian angka sifar di sebelahnya lagi mewakili rumah ratus. Dan seterusnya sifar yang ini mewakili rumah ribu. Dan sifar yang ini pula mewakili rumah puluh ribu. Dan angka 1 di kiri sekali mewakili rumah ratus ribu. Okey, rumah yang teacher sebut ini ialah mewakili nilai tempat bagi nombor. Kita sebut dia sebagai rumah supaya mudah untuk anak-anak ingat. Okey, lihat nota kaki di bawah. Nombor ratus ribu terdiri daripada 6 angka seperti yang teacher sebutkan tadi. Okey, jadi sebelum anak-anak menulis nombor, anak-anak perlu pastikan nombor ratus ribu yang anak-anak tulis mesti terdiri daripada 6 angka. Jika terdapat nombor ratus ribu yang tidak ditulis dalam 6 angka, maknanya anak-anak perlu semak semula jawapan dan betulkan. Okey, kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, bagaimana kita nak sebut nombor pada contoh 1? Okey, anak-anak diberi nombor ini. Okey, mudah saja. Langkah pertama, anak-anak kira 3 nombor dari kanan iaitu 1, 2, 3. Kemudian anak-anak lukiskan anak panah ke atas di sebelah nombor yang ini. Okey, kemudian tuliskan perkataan ribu. Okey, sekarang ni anak-anak nampak pada skrin, di sebelah kanan anak panah ada 3 nombor dan di sebelah kiri anak panah juga ada 3 nombor. Okey, kedua-dua belah anak panah ini, nombor yang terbentuk ialah nombor yang anak-anak telah biasa pelajari di tahun 3, iaitu nombor ratus. Okey, nombor yang mengandungi 3 angka ialah nombor ratus. Okey, ini anak-anak dah belajar di tahun 3. Jadi ini amat memudahkan kita untuk menyebut nombor yang diberikan dalam contoh 1. Okey, setelah kita buat langkah ini, kita sebut dahulu nombor yang di sebelah kiri anak panah iaitu 303. Okey, kemudian kita sebut perkataan ribu. Dan kemudian kita sebut pula nombor di belah kanan anak panah iaitu 670. Jadi nombor ini akan jadi 303,670. Mudah saja. Okey? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, sama juga langkah seperti yang teacher terangkan pada slide yang tadi. Okey, mula-mula anak-anak kira 3 angka daripada kanan, kemudian letakkan anak panah ke atas ini dan letakkan perkataan ribu.
Kemudian kita boleh terus membaca nombor ini, iaitu baca nombor yang di sebelah kiri anak panah dahulu, diikuti perkataan ribu, kemudian baca pula nombor di belah kanan anak panah. Okey, kita cuba baca nombor ini. 111,402. 111,402. Itu saja. Okey, mudah kan? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini pun sama juga langkah seperti tadi. Anak-anak buat dulu anak panah, kemudian tulis perkataan ribu. Kemudian baca dari kiri. 702,011. 702,011. Okey, disebabkan di rumah ratus ini tiada nombornya tiada nilai iaitu angka sifar. Jadi nombor di sebelah kanan ini kita hanya sebut dia sebagai 11. Okey. Okey, kemudian bagaimana kita nak tulis nombor dalam perkataan? Okey, contoh satu, nombor ini diberikan. Okey, sama juga kaedah seperti yang teacher jelaskan tadi. Anak-anak kira dari kanan 3 nombor, kemudian letakkan anak panah ke atas dan tulis perkataan ribu di atasnya. Kemudian anak-anak bacalah dari kiri dahulu. Ini angka yang dah biasa sangat anak-anak pelajari di tahun 3 lagi. Okey, iaitu 512,000. Kemudian disambung dengan nombor di sebelah kanan anak panah iaitu 888. Jadi kita tulis dalam perkataan dia akan jadi 512,888. Okey, mudah saja. Okey, contoh yang kedua. Okey, sama kaedahnya kita buat dahulu macam yang teacher jelaskan tadi, letak anak panah dan perkataan ribu. Kemudian kita baca dari kiri, 300, okey, 300 ribu, perkataan ribu ni salin, 14. Okey, jadi 300,014. Okey, sifar di rumah ratus ini kita tidak sebut kerana sifar menunjukkan nilai ratusnya tiada. Jadi yang ada hanyalah nilai untuk rumah puluh dan sar sahaja. Jadi sebab itu kita sebut dia hanya 14. Okey. Jangan sebut 300 sifar, jangan sebut 300,000 sifar 114. Tidak perlu Okey, tidak perlu. Jika nombor di rumah ratus ini sifar, jadi kita hanya sebut 14 sahaja. Okey, dia jadi 300,014. Okey, contoh yang ketiga. Okey. 830,000. Okey, macam yang teacher tulis ni. 9. Okey, lihat pada nombor ini. Pada nilai tempat atau rumah nombor bagi angka puluh dan ratus ini hanya diletak angka sifar. Jadi kedua-dua ini tidak perlu disebut iaitu dia tiada nilai. Maksudnya tiada nilai bagi rumah ratus dan rumah puluh di sini. Jadi kita hanya sebut nombor di sebelah kanan ni sebagai 9. Sebab itu jawapan dia jadi 830,009. Okey? Okey. Seterusnya kita terbalikkan semula iaitu bagaimana nak menukar nombor dalam perkataan kepada bentuk angka. Okey. Diberi soalan dalam bentuk perkataan, anak-anak perlu tukar menjadi dalam bentuk angka. Okey, contoh yang pertama, 570,400. Okey, teacher tulis mula di bawah ni. Okey, yang ini mudah saja. Anak cari di mana perkataan ribu. Okey, di mana perkataan ribu tu kita letakkan anak panah. Iaitu kita nak asingkan nombor di sebelah kiri anak panah dengan nombor yang sebelah kanan anak panah. Itu tujuan kita. Okey, kemudian di sebelah kiri ni apa nombor dia? Okey, kita baca dulu. 570. Okey,
Nombor di sebelah kiri anak panah ialah 570. Okey, 570 ni teacher percaya anak-anak memang tak ada masalah nak tulis sebab ianya dalam bentuk nombor ratus-ratus. Jadi kita tulislah 570. Okey, yang macam ni. Okey, kita tulis dulu 570. Okay, kemudian kita jarakkan sikit. Okey, jarakkan sikit. Itu untuk mengasingkan nombor di sebelah kiri dan sebelah kanan ni. Okey, jadi yang sebelah kanan pula kita tengok apa nombor dia. Okey, di sebelah kanan anak panah itu nombornya ialah 400. Jadi di sebelah kanan ni kita tulislah 400. Okey, jadi nombornya jadi macam ni. 57 sifar. Okey, jarakkan sikit. Kemudian nombor belah kanan ialah 4 sifar. Dia jadi 570,400. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Okey, yang ini sebenarnya dekat sini . Okey, maaf. Okey, anak panah ni sebenarnya dekat sini. Dia terlari sikit. Okey, anak panah merah ni sebenarnya dekat perkataan ribu . Okey, jadi sebelah kiri perkataan ribu ni ialah 906. Okey, kita tulislah 906. 9 sifar 6. Kemudian anak panah ni kita jarakkan pada nombor tu. Kita tengok belah kanan anak panah ni apa nombor dia, iaitu 206. Okey, jadi yang belah kanan ni kita tulis 2 sifar 6. Jadi nombor dia jadi 9 sifar 6, 2 sifar 6. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, 100,013. Okey, perkataan ribu tu kita letak anak panah siap-siap. Okey, jadi kita tengok di sebelah kiri, nombor 100. Kita tulislah nombor 100. 1 sifar. Kemudian kita jarakkan sikit. Kita tengok pula nombor di sebelah kanan iaitu 13. Okey. Jadi macam mana nak tulis 13? Jangan tulis 13 saja. Sebab ingat tadi teacher dah bagi tahu nombor ratus ribu mesti ada 6 angka. Jadi kalau di sebelah kiri ni ada 3 angka, di sebelah kanan anak panah ni pun mesti ada 3 angka ikut nilai tempat ataupun rumah nombor tu. Okey. Jadi kalau belah kanan ni hanya nombor 13 saja ada, jadi yang tak ada ialah rumah ratus. Iaitu pada rumah ratus tu kita letaklah angka sifar menunjukkan tiada sebutan ratus. Jadi dekat rumah ratus kita letak sifar untuk mencukupkan 6 angka bagi nombor ratus ribu. Okey. Okey. Itu saja. Okey, teacher harap anak-anak cuba buat latihan yang diberikan. Okey, jika ada apa-apa masalah boleh tanya kepada teacher. Okey, sekian. Assalamualaikum dan terima kasih.